Mereka tak kata hakim mahkamah kebal. Tiada siapa yang kata hakim kebal daripada undang-undang. Tetapi, kenapa apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan bahawa ia menyiasat seorang hakim mahkamah rayuan yang sedang berkhidmat dengan tugas hakikinya dalam badan kehakiman, badan itu dikecam oleh pelbagai pihak, khususnya di kalangan pengamal undang-undang. Mungkin ini kali pertama dalam sejarah perundangan di negara ini, seorang hakim yang masih sedang berkhidmat disiasat oleh sebuah agensi seperti SPRM. Saya rasa tidak ada pihak yang mempertikaikan hatta seorang hakim itu bukanlah pihak yang kebal di sisi undang-undang sehingga boleh terlepas dari tangan undang-undang, kata bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin. Pada pandangan beliau, isunya bukan hakim itu kebal tetapi lebih kepada isu tata cara atau prosedur siasatan itu. Persoalan yang dibangkitkan adalah adakah wajar seorang hakim yang masih sedang berkhidmat dalam badan kehakiman tiba-tiba boleh dengan sewenang-wenangnya disiasat oleh badan seperti SPRM, ujarnya. Beliau berkata demikian sebagai mengulas tindakan Peguam Haris Ibrahim, Nur Ain Mustafa dan Srikan Pillay yang memfailkan saman pemula di mahkamah bagi mendapatkan beberapa perintah deklarasi ke atas tindakan SPRM itu. Menurut laporan, saman pemula itu bagi mendapatkan pengisytiharan mahkamah bahawa SPRM tidak berhak untuk menyiasat para hakim melainkan mereka telah digantung atau dilucutkan jawatan. Mereka juga memohon pengisytiharan bahawa pendakwa raya tidak diberi kuasa untuk memulakan atau menjalankan apa-apa prosiding terhadap hakim yang sedang berkhidmat. Katanya tindakan SPRM menyiasat Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali adalah tidak berperlembagaan atau bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Kami tidak berpandangan bahawa Hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan kebal daripada siasatan jenayah atau pendakwaan. Seperti kita semua, mereka mesti bertanggungjawab atas sebarang jenayah yang mungkin mereka lakukan. Bagaimanapun, kuasa untuk menyiasat dan memulakan prosiding jenayah mesti seimbang dengan keperluan untuk memastikan keyakinan orang ramai terhadap badan kehakiman, kata kumpulan peguam tersebut dalam kenyataan dipetik media. Mengulas lanjut, Hanifah berkata perlembagaan persekutuan menyatakan skop dan bidang kuasa tertentu tiga badan utama di dalam sebuah kerajaan, iaitu badan legislatif, badan eksekutif dan badan kehakiman. Seperti mana seorang ahli badan legislatif itu dijamin oleh undang-undang bagi membolehkan mereka dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan tanpa rasa gentar. Undang-undang lebih lagi melindungi para hakim bagi membolehkan mereka dapat menjalankan tugasan mereka secara bebas dan tidak ada segelintir rasa gentar dan memihak without fear and favour, kata Hanifah. Beliau melihat terdapat risiko yang tinggi ke atas doktrin pemisahan kuasa dan prinsip kebebasan kehakiman apabila sebuah badan seperti SPRM diberi kuasa untuk menyiasat seorang hakim yang masih sedang berkhidmat dalam badan kehakiman. Hanifah menegaskan jika ada pihak yang mengkritik dan memprotes tindakan SPRM untuk menyiasat anggota badan kehakiman, ianya kerana mereka berpendapat dalam skema perlembagaan persekutuan yang sedia ada telah pun ada mekanisme bagi menyelesaikan isu mana-mana hakim yang didakwa kononnya telah melakukan salah laku. Apalagi jika badan SPRM yang dikelilingi dan dibelit oleh pelbagai aneka warna kontroversi, katanya. Walaupun Hanifah tidak menyebut apa kontroversi yang membelit SPRM, umum sedia maklum tentang isu pemilikan saham bernilai jutaan ringgit yang terpalik ke atas sosok Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki yang kononnya sudah dibersihkan. Menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, antara pihak yang sudah menjalankan siasatan terhadap Azam termasuklah Suruhanjaya Security SC, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR, Jawatan Kuasa Mencegah Rasuah Parlimen JKMR dan Jawatan Kuasa Aduan JKA. Muhammad Nazlan pula disiasat di bawah Seksyen 3 Akta SPRM 2009. Mengapa beliau sebagai hakim tidak diberi peluang untuk disiasat di bawah mekanisme badan kehakiman sendiri? Tindakan SPRM ini membuat kita tertanya-tanya, akta mana pula yang dipegang untuk tidak menyiasat Azam Baki sebagaimana siasatan yang dilakukan terhadap Muhammad Nazlan. Justru motif SPRM membuat siasatan tersebut menjadi persoalan seperti dibangkitkan oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam. Dalam kenyataannya, Suhakam mempersoalkan motif SPRM melancarkan siasatan dan berpendapat cadangan siasatan SPRM akan menjadi duluan mengikat yang negatif dan berbahaya yang boleh menjejaskan badan kehakiman sebagai sebuah institusi dan sebagai
sebagai salah satu tonggak kerajaan demokrasi. Suhakam menyokong pendirian bahawa semua hakim mesti mempunyai ruang yang sesuai untuk melaksanakan tugas kehakiman mereka dengan cara yang telus kepada semua, dan bahawa proses dan keputusan kehakiman adalah bebas dan tidak terbelenggu dengan sebarang campur tangan, dipertimbang, beralasan dan jujur. Di atas semua itu adalah penting untuk keadilan bukan sahaja dilihat, dilaksanakan tetapi mesti dilakukan mengikut lunas undang-undang. Tiada keadilan yang akan dilihat apabila kleptokrasi mendapat sokongan kakistokrasi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.